Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi untuk menyambung topik yang seterusnya, iaitu bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Untuk standard kandungan 2.1, sel, struktur, fungsi dan organisasi, kita akan untuk sesi ini kita akan standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah yang pertama, anda selepas sesi ini anda boleh menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Yang kedua, anda boleh menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Okey, yang ini sepatutnya kita ada buat hands on eksperimen di dalam makmal, tetapi oleh kerana kita masih lagi dalam PDPR, jadi cikgu akan tunjukkan video bagaimana penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan boleh dibuat menggunakan prosedur yang betul lah. Dan yang ketiga, untuk sesi ini kita akan berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur sel dalam sel dan membandingkan dan membezakan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, jadi kita teruskan. Baik, apa itu sel? Okey, benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Okey, pada tahun 1665, seorang ahli sains yang bernama Robert Hooke telah menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Beliau mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. Cikgu percaya kamu biasa main dengan gabus. Bila kita picit ataupun kita tekan gabus tu, dia akan tanggal ada struktur yang kecil-kecil tu. Okey, oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Okey, seterusnya proses pembahagian sel. Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Okey, sel kanser. Bagaimana sel kanser terjadi? Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Okey, sel kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Okey, ini adalah sel kanser yang menghasilkan tumor dan akhirnya menjadi sel kanser lah. Baik, ini adalah antara rupa sel kanser. Okey, ini adalah struktur sel haiwan. Sel haiwan strukturnya terdiri daripada paling luar sekali terdiri daripada membran sel. Okey, lapisan paling luar ni dikenali sebagai membran sel. Kemudian di bahagian dalam ni ialah sitoplasma. Okey, terdiri daripada cecair di mana ia bertindak sebagai medium tindak balas kimia. Okey. Kemudian ada nukleus di tengah. Nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Dan juga mengandungi maklumat genetik lah, iaitu maklumat dalam bentuk DNA. Okey, kemudian ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Yang pertama, di bahagian luar sekali terdapat membran sel. Ini adalah struktur membran sel. Okey, fungsi membran sel ialah mengawal pergerakan bahan dalam keadaan mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okay, yang kedua ialah mitokondria. Okay, mitokondria berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Seterusnya, sitoplasma. Okay, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Dan nukleus. Nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik atau dikenali sebagai DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, seterusnya ini adalah struktur sel tumbuhan. Okey, ini adalah struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri daripada kloroplas,
Okey, ini chloroplast. Membran sel di bahagian lapisan kedua ni, lapisan paling luar ialah dinding sel. Okey, ni dinding sel lapisan paling luar. Lapisan yang kedua ialah membran sel. Kemudian di dalamnya terdapat sitoplasma. Di bahagian semua bahagian ni dia berbentuk cecair. Okey, sitoplasma. Kemudian ada chloroplast, ada mitokondria, ada vakuole dan juga nukleus. Okey. Dalam sel tumbuhan, struktur yang ada ialah antaranya mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas, sama seperti struktur mitokondria dalam sel haiwan. Okey, fungsinya sama. Sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Ini adalah membran sel. Ingat, membran sel dalam struktur sel haiwan dia berada pada lapisan yang kedua. Lapisan paling luar tu ialah dinding sel. Membran sel berada pada lapisan yang kedua. Okey, membran sel. Kalau struktur sel haiwan, membran sel berada pada lapisan paling luar lah. Okey, membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Seterusnya, nukleus. Ia mengawal keseluruhan aktiviti sel dan juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik ataupun DNA yang membawa maklumat genetik. Seterusnya, chloroplast. Okey, berwarna hijau. Ia berfungsi sebagai penyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, jadi semua tumbuhan hijau mengandungi chloroplast. Sebab itulah ia kelihatan hijau. Vakuole. Vakuole pula berfungsi untuk memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi dengan substrat. Dan dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Ingat, dinding sel hanya ada dalam sel tumbuhan, tiada dalam sel haiwan. Baik, seterusnya perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Peta buih berganda di bawah menunjukkan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Persamaan. Kita daripada struktur yang telah kita lihat tadi, struktur sel haiwan terdiri daripada kalau kita tengok di sebelah kiri terdiri daripada chloroplast, tak ada. Dia tiada dinding sel, tiada chloroplast, tiada vakuole dan bentuknya tidak tetap. Itu adalah perbezaan berbanding dengan sel tumbuhan. Sekejap ya. Kita tengok persamaan dulu. Persamaan di bahagian tengah ni, persamaan yang pertama antara sel haiwan dengan sel tumbuhan ialah kedua-duanya mengandungi nukleus. Kemudian kedua-duanya mengandungi membran sel. Ini adalah lapisan membran sel. Di dalam sel tumbuhan pula lapisan membran sel berada di bahagian dalam. Kemudian mengandungi sitoplasma, cecair di bahagian dalam ni. Cecair di bahagian dalam ni. Dan juga mengandungi mitokondria. Jadi ada 4 persamaan. Yang pertama nukleus, yang kedua membran sel, yang ketiga sitoplasma, yang keempat ialah mitokondria. Dari segi persamaan, ada 4 persamaan yang telah cikgu jelaskan. Kemudian untuk perbezaan, yang pertama, sel haiwan tiada dinding sel, manakala sel tumbuhan terdapat dinding sel. Yang paling luar ni adalah dinding sel. Lapisan luar sekali ni. Kemudian pada sel tumbuhan terdapatnya chloroplast, iaitu bahan yang berwarna ataupun kantung yang berwarna hijau yang mengandungi klorofil. Di dalam chloroplast terdapat klorofil. Klorofil adalah bahan berwarna hijau yang membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di dalam sel tumbuhan tiada chloroplast. Kemudian dalam sel tumbuhan ada vakuole, dalam sel haiwan tiada vakuole. Dan dalam sel tumbuhan dia mempunyai bentuk yang tetap kerana ia mempunyai dinding sel tadi. Dinding sel membantu memberikan bentuk yang tetap. Manakala dalam sel haiwan dia tidak mempunyai bentuk yang tetap kerana ia tiada dinding sel.
Okey, sedikit catatan di sini. Terdapat juga sel haiwan yang mengandungi volkul kecil yang kandungannya berbeza berbanding volkul dalam tumbuhan. Okey, ada setengah-setengah sel haiwan yang mempunyai volkul juga, tapi untuk perbandingan secara umum kita katakan sel haiwan tiada volkul manakala sel tumbuhan ada volkul. Okey, jadi setakat ini cikgu rasa penjelasan yang cikgu berikan ini merangkumi hampir semua dah. Cuma kita akan lihat pula cara untuk menyediakan slide sel haiwan dan juga slide sel tumbuhan. Okay, untuk slide sel haiwan kita akan gunakan sel pipi, manakala slide sel tumbuhan kita akan gunakan sel bawang. Okey, jadi kita akan jumpa lagi untuk next pembelajaran minggu hadapan, iaitu organisma unisel dan organisma multisel. Sehingga jumpa lagi, sila tonton video seterusnya untuk cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Okey, sila klik video yang cikgu paparkan ini untuk melihat cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, mesti tonton ya. Okey, silakan menonton.